Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Ibu Kandung Sulu Budiman. Terlebih dahulu, kami ucapkan ribuan terima kasih atas peluang untuk membentangkan proyek komik kumpulan kami yang bertajuk Dunia Si Oyo. Komik ini dihasilkan sebagai satu medium interaktif yang mengetengahkan tema kasih sayang melalui penceritaan ringkas, menyentuh emosi, dan digarap menggunakan dialek Dusun Sabah. Kisah ini memfokuskan tentang seorang budak lelaki bernama Oyo yang menghadapi kesunyian dan kekurangan kasih sayang dalam hidupnya, lalu mencipta dunia imajinasinya sendiri di sebuah sawah. Sepanjang pembentangan ini, kami akan menerangkan beberapa elemen penting yang terlibat sepanjang penghasilan komik ini. Seterusnya, sinopsis. Oyo, seorang budak lelaki pendiam dari kampung Labu-Labu, sering disisihkan dan kurang mendapat kasih sayang daripada ibu bapanya. Dia menghabiskan masa di pondok sawah, berkawan dengan orang-orangan yang dinamakan Laing. Dalam imajinasinya, Laing menjadi sosok ibu yang penyayang. Namun perbuatan Oyo dianggap pelik oleh orang kampung. Setelah dimaklumkan, ibu bapanya mula sedar akan kekurangan kasih sayang yang diberikan. Mereka akhirnya berubah dan mula menyayangi Oyo. Pondok sawah tidak lagi menjadi tempat kesunyian, tetapi tempat lahirnya kasih sayang sebenar. Tajuk komik ini ialah Dunia Si Oyo. Pemilihan tajuk ini menggambarkan fokus cerita terhadap kehidupan seorang budak lelaki bernama Oyo yang menjalani kehidupan penuh kesunyian dan memilih untuk mencipta dunianya sendiri. Tajuk ini juga bertujuan untuk menarik perhatian pembaca terhadap perspektif kanak-kanak yang sering terpinggir dalam masyarakat. Tema utama komik ini ialah kasih sayang, terutamanya kasih sayang dalam institusi kekeluargaan. Kami memilih tema ini karena kasih sayang merupakan asas penting dalam pembentukan emosi dan perkembangan sosial seorang anak-anak. Kisah ini menampilkan bagaimana kekurangan kasih sayang boleh membawa kesan terhadap emosi kanak-kanak sehingga mendorong mereka untuk mencipta dunia imajinasi sendiri bagi mengisi kekosongan tersebut. Kami turut menggunakan dialek Dusun Sabah dalam beberapa dialog sebagai usaha untuk memperkenalkan dan memartabatkan bahasa etnik tempatan. Penggunaan dialek ini bukan sahaja menambahkan nilai budaya dan keaslian kepada penceritaan, malah mengangkat identiti masyarakat tempatan dalam media digital. Latar tempat bagi komik ini ialah sebuah kampung rekaan bernama Kampung Labu-Labu yang terletak di negeri Sabah. Kampung ini digambarkan sebagai kawasan sawah padi yang tenang dan menghijau, suasana sunyi dan damai yang sesuai dengan cerita. Latar masa pula ialah zaman dahulu bagi menonjolkan elemen tradisional, nilai kekampungan dan suasana nostalgia yang menyentuh perasaan. Manakala bagi latar masyarakat dalam cerita ini merangkumi masyarakat kampung di Sabah yang hidup dalam suasana sederhana namun masih mengamalkan nilai prihatin terhadap sesama penduduk. Watak utama dalam komik ini ialah Oyo, seorang budak lelaki pendiam yang sering disisihkan dan kurang mendapat kasih sayang daripada ibu bapanya. Watak-watak sampingan termasuklah ibu dan bapak Oyo yang digambarkan sebagai kurang mengambil berat terhadap anak mereka, lain yaitu orang-orangan sawah yang menjadi simbol kasih sayang dan tempat Oyo meluapkan perasaan. Budak-budak sebaya seperti Remping dan Isyan yang pada awalnya sering mengejek dan menjauhkan diri daripadanya, namun berubah menjadi lebih prihatin selepas Oyo membantu mereka dalam satu insiden di akhir cerita. Terdapat juga watak Mak Sena, yaitu seorang penduduk kampung yang prihatin terhadap Oyo dan sering bertanya kabar tentang keadaannya. Seterusnya adalah perisian yang
digunakan untuk membina sebuah komik ini ialah kumpulan kami menggunakan perisian Canva. Tujuan penggunaan Canva ini adalah untuk memudahkan kumpulan kami untuk mengakses dalam perisian tersebut dan memberikan peluang kepada semua ahli kumpulan untuk mencurahkan idea dalam penyuntingan komik ini. Bagi ilustrasi pula, kami telah turut menggunakan perisian Canva kerana ia akan menunjukkan ilustrasi yang pelbagai sama ada boleh disunting berbentuk realistik ataupun berbentuk kartun. Kumpulan kami memilih ilustrasi yang berbentuk kartun kerana ia sangat sesuai dengan tema komik dengan sasaran pembaca iaitu golongan kanak-kanak. Bagi ilustrasi watak pula, kumpulan kami telah menggunakan perisian ChatGPT yang membantu dalam menjana bentuk, gaya, rupa, mimik muka bagi watak-watak yang dipilih dalam komik yang diingini oleh kumpulan kami. Di samping itu, bagi perciptaan latar cerita ini, kumpulan kami telah memilih untuk latar belakangkan perkampungan dengan suasana sawah padi iaitu sesuai dengan tema cerita yang telah dipilih oleh kumpulan kami iaitu berlatarkan sawah padi. Bukan itu sahaja, kumpulan kami juga telah menggunakan latar belakang sekolah untuk menandakan watak itu masih dalam dunia persekolahan. Seterusnya, kita beralih kepada elemen semantik dalam komik Oyo. Di sini, seperti yang anda lihat di paparan skrin, kami menggunakan dialek Dusun Sabah. Terdapat 25 kosakata dialek Dusun yang telah kami gunakan dalam komik ini, iaitu yang pertama, Tina, bagi dialek Dusun, manakala bahasa Melayu Tina ialah ibu. Kedua, Tapa ialah bapa. Ketiga, Muli-muli bermaksud pulang-pulang. Kada bermaksud jangan. Sindat, Sumpah, Tambalut bermaksud kawan. Iso bermaksud satu. Nga, tapi. Poin pasi bermaksud hidup. Nokuro bermaksud mengapa. Dongotuom bermaksud malam tadi. Parai, pagi. Haro, ada. Monggomot bermaksud membersihkan. Siau bermaksud minta maaf. Sikau, terima kasih. Mantat, dari. Sikul bermaksud sekolah. Nuno bermaksud apa. Tanak bermaksud anak. Molohing bermaksud ibu bapa. Tanahun bermaksud sawah. Monggingkia bermaksud cikgu. Mimboros cakap. Akhir sekali ialah mulau yang bermaksud gila. Seterusnya, kekuatan dan kelemahan komik di atas talian. Kekuatan yang pertama ialah pengaksesan yang mudah dan cepat. Komik digital boleh diakses pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Pembaca juga tidak perlu membeli komik di kedai buku. Kekuatan yang kedua pula ialah kos yang rendah, di mana kebanyakan komik digital boleh dibaca secara percuma. Pendek kata, komik digital lebih menjimatkan kos daripada komik yang bercetak. Kekuatan yang ketiga pula ialah penulis boleh kemaskini secara berkala dan segera. Penulis komik boleh membuat naik bab-bab baru dengan pantas dan pembaca boleh baca mengikut siri komik secara langsung tanpa perlu menunggu cetakan baharu. Interaktif dan dinamik juga merupakan kekuatan komik digital. Sesetengah komik digital menggunakan elemen multimedia seperti animasi ringan, muzik latar dan kesan bunyi yang menjadikan pembacaan lebih menarik. Di samping itu, kelemahan komik digital pula ialah kebergantungan kepada internet dan peranti elektronik. Pembacaan hanya boleh dilakukan dengan peranti seperti telefon bimbit, tablet atau komputer dan memerlukan sambungan internet. Keselesaan pembaca terhad juga
juga merupakan kelemahan komik digital di mana pembaca merasa kurang selesa untuk membaca komik di skrin dalam tempoh masa yang sangat lama. Akhir sekali, gangguan semasa membaca bermaksud komik digital mengganggu pembaca kerana iklan yang terlalu banyak atau notifikasi aplikasi yang boleh mengurangkan fokus pembaca berbanding buku fizikal. Seterusnya adalah cadangan. Yang pertama, memastikan plot jelas, menarik dan ada konflik yang dibangunkan serta diselesaikan dengan baik. Contohnya menggunakan 3 struktur iaitu permulaan, konflik dan juga penyelesaian. Yang kedua adalah menghasilkan animasi dengan pelbagai reaksi muka mengikut dialog. Misalnya mengembangkan watak dengan latar belakang personaliti dan juga motivasi yang jelas. Contohnya menggunakan ekspresi wajah dan dialog untuk memperlihatkan lagi emosi mereka. Cadangan yang ketiga adalah memberikan pengajaran yang halus dan bermakna agar menjadi teladan oleh pembaca. Kesimpulannya, pemilihan elemen multimedia dari segi jenis font, animasi dan juga beberapa elemen yang lain adalah penting dalam penghasilan sebuah komik yang menarik. Plot cerita juga memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan pengajaran dan juga mesej dengan berkesan kepada pembaca.